Assalamualaikum dan salam sejahtera. Start kita pergi sarapan. Sembilan pagi. Hari ni berapa bulan hari ni? 14 hari bulan 10 14 Oktober. Okey. Ikon. Dan tak boleh idle kereta ni sewaktu macam ni, dia kena gerak. Reset ni menggunakan enjin rotary, dia memerlukan masa untuk enjin tu panas. Sarapan dekat-dekat sini sahaja. Hari ni topik dia saya menjawab WhatsApp dan Facebook punya request berkaitan dengan RS8 ni. Dan seorang hamba Allah ni nak membeli RS8, dan saya tanyalah apa yang beliau ada sekarang ni lah, masih tak lagi membeli, masih lagi dalam proses mencari. Jadi yang rakan terdekat dia nak jual kereta dia lah, auto 4 speed lah tu. Okey, memang lah memiliki RS8 ni memang impian lah kan, untuk orang yang minat lah kan. Dia dua jenis orang yang nak pakai RS8 ni. Yang beli sebab memang cantik, dia tak ambil tahu pasal teknologi enjin. Sebab cantik, macam 2 pintu, pasal comel kita ni kan. Sports car, untuk memiliki sports car pertama, lepas tu tengok harga kat mudah, harga taklah terkejut sangat, murah je kita ni. Serendah 19,000 saya pernah jumpa, dia mudah 19. Itu pun pada saya masih mahal lagi. Kalau ikut rating di US, yang 19,000 tu dia dah bagi tahu enjin rosak. Maknanya owner beli bayar 20,000, 25,000 cash, enjin tak ada lah. Di USA market terbesar dari sini, Amerika Syarikat dengan Europe conversion macam tu $500 je. So kalau kita convert duit kita 5 darab 4 RM20,000 je. RM2,000 je. Jadi RM25,000, RM19,000 untuk kereta yang enjin dah jahanam. Dan saya ada seorang lagi rakan tak jualkan kerja dia. Saya tanya kenapa murah sangat, enjin dah ada, enjin tak ada compression. So owner kena tukar enjin baru. Itu pun dia nak jual 25,000, auto juga. So hari ni topik dia ialah auto versus manual lah. Dan dia kenapa yang banyak problem ni auto. Yang saya tengok yang dekat mudah tu pun auto 4 speed, 4 port 4 speed Yang rakan saya nak jual pun 4 port 4 speed. Yang hamba Allah yang message saya kat WhatsApp dengan Facebook ni pun, kat rakan dia pun pakai auto 4 speed juga. Ini nampak tak punya pattern di sini? Pengguna terbesar RS8 di Malaysia ni auto. Kemungkinan masa mula-mula launch tu, jadi yang first owner dia banyak prefer auto daripada manual. Biasanya yang manual ni import direct daripada Japan, tak ada locally jual kat Malaysia. Dan bercerita pasal diskusi RS8 ni kat Malaysia, dalam Facebook tak ada dia orang nak bincang masalah RS8. Dia sama ada nak jual barang, diskusi masalah sikit-sikit. Dia tak ada cerita yang secara komprehensif ataupun detail lah. Jadi saya pun join rs8club.com, RS8 Club forum dan juga RS8 Club Facebook group memang dianggotai oleh pengguna-pengguna RS8 daripada seluruh dunia. Dan adalah topik yang saya nak cerita hari ni, iaitu auto versus manual. Yang pertama, perbezaannya transmission lah kan. Kalau auto ada 2 jenis, 4 kelajuan automatic dan 6 kelajuan pun automatic, dan ada pedal shift lah. Tapi siapa yang pernah bawa Tiptronic dia auto ni, masa dia tukar gear dia bukan macam Volkswagen DSG tu, dia sambung
macam bawa Honda Civic Auto 1.8 tu, siapa sebiji? Tak adalah. Dia terus sambung dekat situ saja dah hilang power loss dekat 30% berbanding manual sebab menggunakan automatic. Jadi kenapa enjin automatic ni diwujudkan ni sebab permintaan lah kan, untuk orang yang nak pakai kereta sport tapi tak pandai tukar gear manual. Ada permintaan orang tu sebagai car manufacturer, Mazda kenalah mempertimbangkan auto. Jadi dalam forum tu siapa yang pakai auto saja memang kena kutuk kau lah. Kalau nak jual pun, kalau auto pun harga yang ditawarkan tak lebih $1,000. Kereta cantik gila tapi harga serendah bawah 1,000, kadang-kadang 2,000 je. Kalau manual saja boleh pergi $6,000. Perbezaan harga yang agak ketara kan. Saya membaca lah kenapa adalah orang tak puas hati kenapa auto ni tak di-appreciate oleh apa ni, peminat rotary kan. Pertama, kehilangan power 30% tu at least lah berbanding manual. Kedua tachometer auto cuma sampai 9,000 RPM saja, kalau manual sampai 10,000. Dan auto ni dia punya komputer ECU dia limitkan red line sampai 7,800 tak silap saya ataupun 8,000. Dan untuk manual 9,200 daripada stop kilang dia punya RPM card dia lah, rev card dia lah. Jadi hampir 1,200 1,500 perbezaan rev card. Dah lah transmission dia hilang 30% kan sebab guna slush box. Lepas tu rev card pun dihilangkan lagi. Dihilangkan lagi 1,000 ke 1,000 lebih rev card limit. Dan yang ketiga, engine output untuk auto direndahkan ke 192 crank horsepower engine horsepower lah, 192, dan manual rated dia 236. Jauh betul beza. Hampir 30 ke 40 horsepower perbezaan. Jadi sebenarnya kalau ikutkan engineers Mazda ni, tak nak dia keluarkan auto sebab pattern pemanduan orang yang bawa auto ni dia tak kalenjan. Dia bawa macam ni, macam bawa saya bawa ni, slow dia tak ada nak rev RPM, dia bawa macam kereta biasa. Dan seperti dalam video saya sebelum ini kan, kalau menggunakan rotary ni, kalau enjin tak lenjan, karbon macam mana nak terbuang kan, macam mana nak generate pressure. Lepas tu katakan yang guna auto ni dia cermat, dia tak bawa RPM lebih lah, 45 setiap hari selama 10 tahun lah kan. 10 tahun kita ni dah hampir 20 tahun. So carbon build up tu macam mana nak hilangkan. Jadi bila carbon build up dekat enjin tu menebal. So bila expect seal tu makin menipis sebab carbon kan tebal. Contoh dia bawa auto, dia pergi aircon safe ni, nanti dia balik dah, enjin tak cukup warm up, dia off. Balik rumah, enjin tak cukup warm up lagi, dia off. Ulang benda yang sama 10 tahun. Lepas tu tiba-tiba tak dia start, jual. Owner yang beli tu apa salah compression test. Lepas tu dia buang carbon, rosak pula enjin. Sebab tak semestinya buang carbon tu enjin okey. Sebab apex seal tu dah nipis kan. Jadi kalau carbon yang apa tu, yang selama ni ada isu tiba tak ada, jadi makinlah hilang compression. Jadi itulah satu sebab auto cepat rosak, sebab pattern pemanduannya, gaya pemanduan dan gaya pemakai. Sebab biasanya orang yang pakai auto ni dia tak kisah, dia tak tahu apa pasal rotary, dia cuma tahu lawa cantik, bawa. Enjin dia pun tak tahu agaknya enjin tu piston ke rotary, dia tak tahu pun. Selalu macam tu ya. Biasanya kalau yang bawa manual ni, dia at least ada study sikit lah kereta ni macam mana. Dia memang pure rotary head lah. Sebab rotary memang kena lenjan, memang kena lenjan sehari sekali untuk membuang karbon daripada terbentuk. Dan biasanya owner manual ni dia akan warm up kereta dulu, jalan, dia akan bawa RPM 4 untuk 5 to 10 minutes dulu. Tak adalah terus lenjan kan. Dan biasanya owner manual ni dia akan search kat internet macam mana nak jaga kereta. Orang auto ni
dia akan search di internet macam mana nak cantikkan kereta. Body kit apa, speeding apa, lepas tu dah pakai Azo bising, dah tekan. Jadi kat situ. Jadi sebab itulah auto ni problem. Dan di Malaysia ni sebab pengguna auto tinggi, spare part auto mahal. Gearbox dia, katakan gearbox manual boleh pergi 700. Auto saja 3000. Padahal enjin enjin untuk auto dan manual sama je blok dia. Tak ada beza pun. Maknanya kalau enjin saya pecah ke rosak kan, saya cari enjin auto 4 port masuk dalam ni. Okey, boleh pakai sebab sama blok. ECU tak boleh pakai. Jadi bila katakan dah beli auto nak convert manual sekali, mekanik kata tak boleh. Memang tak boleh. Kena tukar seluruh half cut. Engine harness, dashboard harness, ECU semua. Lepas tu gearbox. Lepas tu satu lagi lupa saya nak beritahu. Auto tidak didatangkan dengan LSD. Di belakang auto dia biasa je kosong. Sebab dia tahu orang yang beli auto ni bukan nak buat rupa ni, buat cantik je. Okay, tak ada LSD. Satu hal nak cari LSD kalau nak buat manual. Sebab tu rasanya untuk manual dia punya long shaft dia ringan berbanding auto berat. Jadi kalau dah nak beli RX ni jangan pening kepala nak beli auto lepas tu convert kemudian, sebab tu kos lagi tinggi. Terus alang-alang cari manual, asalkan dia punya wiring asal dia manual 6 port dah cukup dah. Enjin memang tukar macam tukar pakai baju. So jangan expect nak beli RX enjin cantik, sebab benda ni memang enjin RX ni memang dia macam setiap 100,000 km dia akan tukar. Dia akan minta di overhaul. Dia tak ada dia tahan lama lah, mana ada. Sebab nature engine rotary tu memang macam tu kan. Dia bukan macam piston boleh ganti piston ring, dia kena overhaul. Mekanik tak ramai kat Malaysia. Sekali overhaul kat Malaysia ni kalau kat RPS dalam 5,000. Terkejut kan untuk orang yang sekadar-kadar mampu nak pakai rotary kan. Tukar enjin pun sama juga. Tukar enjin kosong murah. Tukar maksud saya tukar half cut lah kan. Biasanya tak tahulah kan provider half cut ni. Kalau ambil enjin kosong, masalahnya jadi macam saya lah. Dapat enjin okey, lepas saya turun trade day, ambil kau karat berkeladak semua keluar dalam karat tu. Nasib baik saya turun trade day. Kalau saya tak turun, saya tak tahu enjin tu berkarat teruk. So saya tengah treatment, tengoklah lain semua okey enjin ni. Cuma saya terkejut semua karat keluar dekat masuk overheat dekat ni lah expansion tank tu kan, dia terkeluar. Oh my god, karat macam video saya sebelum ni. Jadi pakai auto saya tak ada pengalaman auto Jadi saya hanya bercerita berdasarkan pembacaan saya dekat internet lah kan. Dan yang memberi input ni pun orang yang guna auto. Dan ada yang sangat menyesal, ada yang dah pakai auto terus jual pakai cari manual. Masalahnya di Amerika Syarikat kereta RX ni murah sangat. Terlalu murah, $500,000 je. Jadi dia buang, kalau dia tak nak buang dia scrap yard je kereta ni. Kat Malaysia je mahal kereta ni. Sebab kat sana dia orang tahu kereta ni trash. Tak gunanya kereta lah. Berbanding RX-7 yang harga sangat tinggi di sana RX-7 kat US starts from $10,000 ke atas. Macam RX-8 ni saya pernah tengok serendah $500. Enjin boleh gerak tapi tak ada compression. Macam tu lah. Kalau enjin tak ada compression, dia orang jual murah-murah je. Dan $500 tu sebab auto. Kalau manual dia boleh pergi $2,000. Sebab dia orang value kan wiring original manual RX-8 ni. Okey, sampai di sini saja celoteh saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.